menerangkan tentang isu semasa berkaitan dengan LGBT. Terbaru, negara digempakan dengan seorang individu dari golongan transgender yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah apabila bertindak dengan sewenangnya. Individu tersebut merupakan seorang lelaki yang telah mengubah jantinanya kepada seorang wanita dan telah pergi ke Mekah dengan berpakaian wanita dan masih diburu polis, mahkamah dan mufti bagi menyelesaikan masalah ini dan beberapa lagi masalah yang telah ditimbulkan olehnya. Pada 24 Jun 2021, mesyuarat khas dijalankan bagi menangani isu LGBT. Dalam mesyuarat tersebut, mufti-mufti telah menolak keras keberadaan golongan ini kerana merupakan satu bentuk penghinaan kepada agama rasmi negara kita iaitu negara Malaysia. Bukan itu sahaja, di dalam mesyuarat tersebut juga mereka telah memperketatkan lagi akta undang-undang syariah di Malaysia. Saya akan kongsikan bersama anda apakah aliran falsafah yang berkait dengan golongan LGBT. Falsafah yang berbentuk praktikal. Falsafah praktikal dari segi etika bermaksud mempersoalkan segala baik dan buruk tentang adat, tabiat, susila, cara berfikir, sikap, agama dan semua faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Green R, ahli psikologi dan pakar perubatan psikiatri, mengklasifikasikan golongan ini sebagai mereka yang menghidapi gender identity disorder. Yang lebih ekstrim lagi, mereka mempunyai keinginan yang tinggi untuk berterusan menjadi seseorang yang bertentangan dengan jantina sebenar mereka. Mereka juga telah melawan hukum dari segi agama Islam. Islam melarang sebarang perilaku LGBT, namun tidak dinafikan hak perilaku untuk dibimbing selari dengan tuntutan syariat. Islam mengajar agar penganutnya untuk menasihati dan menyiasat terlebih dahulu sebelum mengenakan apa-apa hukuman atas perilaku LGBT. Tukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram di sisi syarak. Seseorang yang dilahirkan lelaki, hukumnya tetap lelaki walaupun berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan. Saya Ahmad Syafiq bin Mustafa 068144. Dari pandangan agama Hindu, Sri Ravi Shankar menyatakan bahwa homoseksual tidak pernah dianggap sebagai kejahatan. Akan tetapi, agama Hindu tidak membenarkan perkawinan sesama jantina. Penyimpangan jantina ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan upacara perkawinan dengan puja mantra Veda. Agama Hindu tidak menerima perkawinan sesama jenis walaupun tidak dibahas secara terperinci, namun agama ini membahas tentang karma yang akan berlaku disebabkan perbuatan yang dilakukan, kerana hal tersebut merupakan penyimpangan dari nilai moral. Dari pandangan sains, perbahasan LGBT lebih kompleks berbanding yang lain. Masyarakat perlu mencapai taraf kesehatan yang baik dari segi fisikal, mental, dan spiritual sehingga membolehkan setiap orang menjalankan aktiviti harian secara produktif dan positif dalam pelbagai aspek. Orang yang mempunyai masalah dari segi tersebut sekaligus akan mengalami gangguan jiwa. Inilah yang sedang dihadapi oleh sebahagian besar golongan LGBT. Berdasarkan diagnosis gangguan jiwa, ramai pesakit menjelaskan bahwa gangguan psikoseksual atau kelainan seksual adalah sebenarnya gangguan dalam aspek seks yang disebabkan oleh faktor kejiwaan. Antara faktor kejiwaan yang meliputi ialah disfungsi seksual yang bukan disebabkan oleh penyakit organik dan gangguan identiti jenis kelamin yaitu meliputi gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa seperti transseksualisme yaitu penolakan jenis kelamin, transvestisme yaitu perlakuan individu, gangguan preferensi seksual yaitu gangguan arah tujuan seksual. Kerajaan Malaysia sentiasa tegas dalam memerangi LGBT. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan, JAKIM dan SKMM sentiasa bekerjasama memantau dan menyekat penyebaran isu LGBT, terutama sekali di media sosial dengan harapan dakwah berkenaan LGBT tidak akan mudah diterima oleh masyarakat, terutama sekali golongan anak muda. Terdahulu, kerajaan juga telah mengambil inisiatif untuk menyantuni golongan LGBT sebagai usaha untuk berdakwah secara lembut kepada golongan LGBT. Kerajaan juga akan terus mempergiatkan penganjuran kempen, seminar atau camp bagi mendekati golongan berkenaan dan juga keluarga yang mempunyai anak yang tergolong sebagai LGBT. JAKIM juga komited dalam menangani dan membantu golongan yang terjebak dengan budaya LGBT melalui program rawatan dan pemulihan yang dijalankan dari semasa ke semasa dengan kerjasama pelbagai pihak. Kerajaan juga dijangka meminda undang-undang tata cara jenayah di setiap negeri untuk membendung gejala sosial LGBT ini. Institusi agama seperti Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia turut melaksanakan program pendidikan advokasi kepada golongan LGBT yang beragama Islam.
Ia menurut perspektif agama melalui kaedah seperti psikospiritual Islam, ilaj syar'i dan kaunseling syar'i yang dilaksanakan melalui 5 pendekatan pendidikan, dakwah bersepadu, kempen pencegahan, kaunseling syar'i dan bimbingan. Majoriti masyarakat di Malaysia sedar akan bahayanya penularan budaya LGBT. Ada juga masyarakat yang terdiri daripada golongan pendakwah media sosial menyebarkan dakwah mereka melalui media sosial mereka seperti Instagram, TikTok, Twitter dan juga Facebook. Kebanyakan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada penganut agama Islam sangat menentang golongan LGBT daripada terus menular. Badan Bukan Kerajaan (NGO) juga turut menentang LGBT ini daripada terus berleluasa. Sebagai contohnya, Pertubuhan Jaringan Melayu (JAMM) mengadakan perhimpunan aman untuk menentang LGBT. Respon pelajar terhadap isu LGBT. Kami, ke-88 ahli kumpulan bersependapat bahawa kepercayaan golongan LGBT ini patut ditentang. Kami merasakan bahawa ianya salah dari pelbagai jenis sudut, agama dan sains. Dan ini adalah tangkapan skrin hasil respon daripada pelajar di luar ahli kumpulan dan kos kami. Saya akan menerangkan beberapa cadangan bagi mendepani isu LGBT. Meminda undang-undang yang lebih ketat dan mematuhi syariah dan piawaian dengan bantuan golongan yang mempunyai kepakaran terutama dalam bidang agama, psikologi dan juga sains sosial. Yang kedua, dengan mewujudkan garis panduan penguatkuasaan dan pendakwaan yang standard dan mudah diikuti. Yang ketiga, menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT atau mempromosikan LGBT perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, Badan Legislatif Negara perlu mengemukakan suatu peruntukan baru yang bersifat khusus menyentuh kesalahan yang melibatkan LGBT. Cabaran mendepani isu LGBT. Internet. Otak mereka telah dibasuh oleh pengaruh di serata media sosial untuk terus percaya kelakuan LGBT adalah sesuatu yang tidak merosakkan, sedangkan sebaliknya. Kerosakan akidah. Bagi yang beragama Islam, ramai yang cuba memutarbalikkan ayat Al-Quran untuk membela kelakuan mereka. Perasaan. Tidak mampu mengawal nafsu dan perasaan lagi-lagi apabila terlalu terpengaruh dengan budaya barat dan rakan sebaya. Hiburan. Terlalu banyak hiburan pada zaman kini yang berunsurkan LGBT membuatkan ramai orang terikut-ikut dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Syahir bin Wan Azihan dan nombor metrik saya 065653. Saya daripada band 1A. Sebagai rumusan, LGBT merupakan golongan yang mengikut aliran yang berbentuk praktikal yang telah mengubah cara pemikiran dan menentang fitrah serta takdir sebagai seorang manusia yang normal. Perkara-perkara seperti sosial media, tekanan perasaan dan pengaruh budaya barat menjadi faktor kepada penyebaran luas golongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahrul Wafi bin Mazlan. Nombor metrik 065884. Jadi bagi harapan, kami berharap ideologi LGBT ini dapat ditentang habis-habisan oleh masyarakat. Hal ini kerana ianya merupakan satu ideologi yang songsang dan bertentangan dengan fitrah kejadian manusia. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.